Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹平安。 Kita bersyukur Tuhan memimpin kita dalam damai sejahtera-Nya memasuki tahun yang baru dan di minggu pertama tahun ini. 我们感谢主的怜悯带领我们可以来参加今年的第一个敬拜。 Biarlah kita boleh mengalasi perjalanan sepanjang tahun ini dengan kebenaran firman Tuhan. 但愿我们今年以此以上帝的真理来铺垫我们的道路。 Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita minta pertolongan Tuhan di dalam 还没 doa. 有听上帝的话之前，我们请上帝的带领和帮助。 Tuhan, sekali lagi kami datang kepadamu menyerahkan diri kami, seluruh keberadaan kami pada hari ini. Biarlah hati pikiran kami boleh tertuju kepada Engkau. Engkau ya Tuhan yang akan menolong kami, menerangi hati kami. Kami mohon Allah Roh Kudus yang memberkati kami, supaya kami boleh dimengertikan oleh kebenaran-Mu dan kami boleh diteguhkan oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita melihat satu bagian firman Tuhan yang diambil dari kitab Keluaran pasal yang pertama. 我们来打开圣经，就是出埃及记第1章。 Kitab Keluaran pasal yang pertama, saya akan membaca dalam bahasa Indonesia ayat 1 sampai 14, kemudian 15 sampai 21 akan dibacakan dalam bahasa 我 Mandarin. 们第1到第10节用印尼文，15节到22节用中文来念。 Judul perikopnya, Orang Israel ditindas di Mesir. 主题就是以色列人在埃及被虐待。 Inilah nama para anak Israel yang datang ke Mesir bersama-sama dengan Yakub. Mereka datang dengan keluarganya masing-masing, Ruben, Simeon, Lewi, dan Yehuda, Isyakar, Zebulon, dan Benyamin, dan serta Naftali, Gad, dan Asher. Seluruh keturunan yang diperoleh Yakub berjumlah 70 jiwa, tetapi Yusuf telah ada di Mesir. Kemudian matilah Yusuf serta semua saudara-saudaranya dan semua orang yang seangkatan dengan dia. Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka supaya mereka jangan bertambah banyak lagi. Dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Sebab itu pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Ramses. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga mereka merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. 15节，有希伯来2个受生婆，一名叫斯菲拉，一名叫布尔。埃及王对他们说：“你们为希伯来妇人受生，看他们临盆的时候，若是男孩就把他杀了，若是女孩就留着他存活。但是受生婆敬畏神，不照埃及王的吩咐行，竟存留男孩的生命。”埃及王招了受生婆来说：“你们为什么这只是存留男孩的生命呢？”受生婆对法老说：“因为希伯来人的妇人与埃及妇人不同，希伯来人妇人本是健壮的，受生婆还没有到，他们已经生产了。神后代受生婆，以色列人多起来，极其强盛。受生婆因为敬畏神，神便叫他们成立家室。法老吩咐他民众，叫以色列人所生的男孩，你们都要丢在河里；一切的女孩，你们要存留他们的生命。” Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Selama kita hidup di dalam dunia ini, 当我们在世上活着的时候， kita tidak akan luput dari yang namanya persoalan, permasalahan, dan pergumulan hidup. 我们就离不开烦恼和很多事情。
Tetapi di dalam pergumulan dan kesusahan hidup yang kita alami, pernahkah saudara merasa bahwa orang tidak lagi peduli dengan saudara? 当我们在挣扎苦恼的时候，我们觉得好像四周围人都不理不睬我们， Bahkan kita merasa Tuhan pun sudah tidak peduli dengan hidup kita. 好像上帝也不再眷顾我们。 Padahal di saat-saat kita mengalami kesusahan dan penderitaan itu kita membutuhkan pertolongan. 其实就是恰恰当我们在低迷的时候，我们很需要人家的帮助。 Saat kita bertanya, Tuhan engkau tidak pedulikah dengan saya? 当我们问上帝：“你是否不再关乎我呢？” Sungguhkah pertanyaan kita benar bahwa Tuhan sudah tidak peduli dengan kita? 我们的问题是否正确？是否上帝真的不再眷顾我们？ Saudara, hari ini kita melihat bangsa Israel yang berada di dalam penderitaan dan penindasan yang hebat di Mesir. 我们今天读到一段有关以色列的子民，他们受逼迫。 Di dalam pasal yang pertama ini kita melihat dengan satu judul, orang Israel ditindas oleh orang Mesir. 这段圣经告诉我们，它的标题就是以色列子民被埃及人逼迫。 Di dalam kondisi demikian, bagaimana mereka bisa lepas dari penderitaan mereka? 在这种的处境，他们如何可以得到释放？ Saudara, sesuai dengan nama kitabnya Keluaran yang berarti jalan keluar. 如同这本圣经这本书的名叫《出埃及记》，就是出路。 Kita akan melihat bagaimana Tuhan bertindak atas kehidupan orang Israel, memimpin dan melepaskan mereka dari penderitaan di Mesir dan membuat mereka menjadi satu bangsa yang besar. 我们看见神在以色列的当中的作为，使到他们可以得到释放，建立一个大的民族。 Ketika kita melihat penderitaan yang kita baca tadi, yang dialami oleh orang Israel, mungkin kita berpikir, ya Tuhan sudah tidak mempedulikan mereka. 当我们读到以色列人的被苦害，好像上帝不理睬他们。 Tetapi mari kita melihat lebih mendalam lagi. 当我们更深的研读， Sesungguhnya bukan demikian halnya. 其实不是这样的。 Saudara, saya ingin mengajak kita melihat ayat per ayat daripada bagaimana situasi kehidupan orang Israel pada masa itu dan kondisi di Mesir pada saat itu. 我们就从每节经文里来细读他当时的状况。 Saudara, yang pertama kita melihat khususnya di ayat 7, itu dikatakan bahwa orang Israel bertambah sangat banyak. 从第7节告诉我们，以色列人生养众多，并且茂盛。 Ketika Yakub dan anak-anaknya pindah ke Mesir, mereka hanya berjumlah 70 orang dicatatkan di ayat ke-5. 当雅各带着他的家族迁徙到埃及，那里记载共有70人。 Saudara, itu tidak termasuk keluarga Yusuf yang sudah ada di Mesir dan Yakub yang tidak dihitung di situ. 那70人不包括约瑟和家人，还有雅各本身。 Maka kalau kita lihat di Kisah Rasul itu ada disebutkan bahwa jumlah mereka itu sebenarnya 75 orang. 所以在使徒行传里，我们读到那边记载他们那时候的人数是75位。 Saudara, itulah permulaan orang Israel menetap di Mesir. 那是以色列人在迁徙埃及的开始。 Dan di Keluaran 12 ayat 40 disebutkan bahwa orang Israel diam di Mesir selama 430 tahun. 在圣经记载，他们住在埃及是430年。 Saudara, kita melihat di dalam masa yang panjang, masa di dalam perbudakan itu, dari yang 75 orang total itu kemudian berkembang menjadi lebih kurang 2 juta ketika mereka keluar dan mengembara di padang gurun. 从起初他们迁徙到埃及就75位人，到他们出埃及记的时候的计算，几乎大概就是200多万人。 Saudara, ini merupakan satu peningkatan populasi yang sangat besar. 这是暴增的人数。 Bagaimana mereka bisa berkembang segitu banyak?
他们如何可以这样增长的那么多呢？ Kita boleh dengan yakin mengatakan bahwa Tuhan memberkati mereka. 我们可以说，上帝特别恩待他们。 Perhatikan kata-kata yang dipakai oleh Musa untuk menggambarkan peningkatan jumlah mereka di ayat yang ke-7 tadi. 我们从第7节摩西所用的语句来看， Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang banyaknya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda sehingga negeri itu dipenuhi mereka. 以色列人生养众多，并且繁茂，极其强盛，满了那地。 Saudara, ini merupakan bukti dari janji Allah kepada Abraham. 这就是上帝应验了对亚伯拉罕的应许。 Tuhan menjanjikan Abraham bahwa dia akan memberkati keturunan mereka menjadi berlipat ganda, banyaknya itu akan seperti bintang di langit dan pasir di tepi laut. 上帝应许亚伯拉罕祝福他，就是他的孙要好像天上的星星、沙滩的沙子如何的多。 Saudara, kita melihat betapa Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Tuhan setia menepati firman-Nya. 我们看见我们的上帝是信实的，从来不誓言。 Ulangan 7 ayat 9 memberitahukan kepada kita. 生命记第7章第9节告诉我们， Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. 所以你要知道，耶和华你的神，他是神，是信实的神，向爱他、守他诫命的人，守业慈爱，直到千代。 Saudara yang terkasih dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， sejak Allah memberikan janjinya kepada Abraham, 当上帝给予亚伯拉罕承诺， sampai Yakub dan sekeluarga pindah ke Mesir, 到雅各全家搬到埃及， nyatanya orang Israel total itu hanya ada 75 orang. 他们总人数只有75位。 Saudara, kalau kita perhatikan ini mungkin nih, kita bisa mengatakan Abraham, Ishak dan Yakub bisa saja kehilangan iman mereka. 我们可以设想，亚伯拉罕、以撒、雅各可以对上帝的应许起以疑心， Melihat betapa sedikitnya jumlah orang itu. 因为当时他们的人数不算多。 Tetapi kita melihat bahwa leluhur Israel ini tidak kehilangan iman mereka. 可是我们看见以色列的祖宗们，他们没有失去信心， Mereka masing-masing tetap beriman kepada Tuhan dan tetap percaya Tuhan tetap berada di dalam rencananya. 他们相信上帝的引领，对上帝有信心。 Oleh karena itu kita bisa membaca di dalam surat Ibrani yang mengatakan tentang iman mereka. 所以在希伯来书里，我们可以看见他们的见证有关他的信心。 Saudara yang terkasih, apakah hari ini saudara dan saya juga percaya kepada Tuhan? 今天你和我是否仍然相信上帝呢？ Percaya bahwa Dia tahu apa yang sedang kita alami hari ini. 我们深信上帝知道我们所面临我们的处境， Entah baik atau buruk keadaan kita. 不论好还是坏的环境， Entah senang atau susah keadaan kita. 或喜或乐， Tuhan tahu dan peduli dengan hidup kita. 上帝晓得，上帝眷顾我们， Dan Dia juga hadir mendampingi kita. 他仍然与我们同在。 Saudara, saya kira ini adalah sesuatu hal yang sangat menguatkan dan menghiburkan setiap 我 kita. 相信这个上帝的应许对我们非常有帮助和勉励。 Kita melihat di dalam penindasan di Mesir, Tuhan tetap memberkati orang Israel dengan memberikan pertambahan jumlah yang sangat banyak. 虽然身处在被苦待、逼迫的生活环境里，上帝仍然能够行得大能，使到以色列人生养众多。 Saudara, dengan pertambahan jumlah yang banyak, kehidupan mereka makin menyebar di tanah Mesir. 当他们越发强盛，遍满埃及满地， Tetapi hal ini mendatangkan kekhawatiran bagi orang Mesir. 引起了埃及人的恐慌。 Maka kita melihat orang Israel berada di dalam masa kesulitan.
所以我们看见他们被嫉妒，所以处在危险之处。 Saudara, di ayat 11 kita melihat bahwa orang Mesir menempatkan pengawas-pengawas bagi kerja rodi orang Israel. 所以这是一节告诉我们，于是埃及人派毒工的辖制他们， Mereka menindas dan menjadikan mereka budak. 加重但苦害他们， Orang Mesir begitu khawatir, mereka bertambah banyak. 因为埃及人非常怕他们的倍增， Maka mereka memberikan pekerjaan yang berat untuk menghentikan jumlah mereka. 所以他们就苦害加重他们的工作。 Saudara, kita melihat betapa pertambahan orang Israel itu menjadi satu ancaman bagi orang Mesir itu sendiri. 所以以色列人的增多对他们是一种危害。 Sekali lagi kalau kita melihat orang Israel meskipun diberkati dengan jumlah yang banyak, mereka berada di dalam kesulitan besar. 我们看见有一方面，上帝特别恩待以色列人，使到他们生养众多、强盛。可是，在另一方面，他们处在被苦害的处境。 Mungkin kita berpikir, Tuhan sudah membiarkan mereka. 我们可能想，上帝由他们去。 Kemungkinan orang Israel mungkin berpikir yang sama. 有可能当时的以色列人也有这种的想法。 Karena Tuhan tidak membela mereka, kemudian tidak melepaskan mereka dari perbuatan orang Mesir yang kejam itu. 因为他们觉得上帝好像没有理睬他们被埃及人苦待， Itu adalah pemikiran manusia. 这是人的思维。 Saudara, kita kalau melihat bagian firman Tuhan ini, 当我们读到这段圣经时候， ternyata Tuhan tetap menyertai mereka sepanjang waktu hidup mereka. 我们可以看见上帝一直与他们同在， Tuhan tidak pernah mengalihkan pandangannya daripada mereka. 上帝从来没有撇弃他们， Tuhan terus memberkati mereka. 上帝一直怜悯他们。 Saudara, kita melihat jumlah mereka yang bertambah banyak itu. 我们看到他们的人数越增多， Semakin dipaksa untuk kerja keras, 埃及人越苦待他们， mereka menjadi semakin kuat. 他们越强盛起来， Pada akhirnya mereka akan menjadi bangsa yang kuat. 直到他们成为的大的民族。 Saudara, bukankah ini satu rencana Tuhan yang tidak pernah terlihat oleh manusia? 这是上帝的在永恒里的旨意，人是看不透的。 Di dalam kondisi yang demikian, tangan kuat kuasa Allah tetap bekerja dan membuka jalan bagi mereka. 虽然被苦待，可是上帝的大能手仍然在他们当中运行。 Sama seperti Tuhan mengetahui keadaan yang sulit bagi orang Israel. 如同上帝晓得以色列人的一切的苦恼， Tuhan juga tahu apa yang menjadi kesulitan hidup kita hari ini. 上帝也仍然晓得你我今天所面对的一切的难处。 Mungkin saudara hari ini sedang bergumul dengan kesulitan ekonomi. 可能你今天在为你的经济的困难而挣扎， Masalah kesehatan, 健康的问题烦恼， pergumulan keluarga, 家庭的事情而愁， pergumulan secara emosional dan mental saudara. 情绪的不稳定， Apapun itu saudara, 不论何情况， Tuhan tahu apa yang kita alami dan Tuhan akan menolong kita. 上帝知道，上帝要帮助，要怜悯你， Dia akan selalu bersama kita karena Dia adalah Allah yang setia. 他仍然要陪同你，因为他是信实的上帝。 Terus kita melihat apa yang terjadi dengan orang Mesir pada waktu itu. 我们看当时的埃及人怎么样来面对以色列人。 Saudara, ketika kerja paksa sudah dilakukan oleh orang Israel, ternyata itu tidak mempengaruhi, menghentikan pertambahan jumlah mereka. 虽然被辖制、被苦害，仍然遏制不了他们的越发增长。 Maka muncul ketakutan dan kecemasan di orang-orang Mesir. 所以埃及人就因以色列人烦恼， Mereka takut
bahwa apa yang sudah mereka kerjakan itu tidak berhasil. 因为他们已经巧计想方设法来遏制以色列人的征发，可是他们已经失败了。 Ternyata cara penindasan pun tidak menghabiskan orang Israel. 虽然他们苦害以色列人，可是这阻止不了以色列人的越发多起来。 Saudara, kita melihat mengapa mereka begitu takut. 为什么他们这样愁烦呢？ Bukankah Firaun sendiri adalah pemilik daripada wilayah Mesir itu sendiri? 不是法老不是埃及的统治者吗？ Mengapa dia takut kepada orang Israel yang hanya numpang tinggal di situ? 为什么他那么害怕希伯来人居住在他的领土的呢？ Saya percaya hal itu terjadi karena dia tidak bisa menghentikan pekerjaan Tuhan di tengah atas bangsa Israel. 因为他虽然是统治者，他阻止不了上帝在他的选民当中的作为。 Mereka memaksa orang Israel bekerja begitu keras supaya mendatangkan kematian bagi orang Israel. 他们以辖制苦害以色列人，要逼死以色列人。 Di ayat yang kita baca tadi bahwa mereka dipaksa untuk membuat batu bata dan sebagainya. 我们看见他们被逼迫要铸砖石。 Dalam sebuah kutipan buku dikatakan bahwa mereka ini para pekerja digambarkan sedang mengangkut tanah liat dengan bejana. 就是他们要拿粘土要做砖， Ada yang mencampurkannya dengan jerami. 有些是用稻草来掺这个粘土， Ada yang harus mengeluarkan batu bata dari tempatnya kemudian disusun menjadi barisan-barisan. 他们要取那些砖块出来，要排成一排排。 Yang lain lagi digambarkan dengan memikul sepotong kayu di punggung mereka, kemudian di kiri kanan ada tali untuk mengangkut batu bata. 还有他们要背着一根木子，旁边有2个绳子来拖这些砖块。 Sementara yang memberikan tugas itu ada di dalam posisi di samping mereka, ada yang berdiri, ada yang duduk dengan tongkat terangkat di tangan mereka. 那些埃及的督工，有的站着，有的一直监督他们，拿着一只棍子举起棍子来监督他们。 Saudara, kalau kita melihat gambaran ini jelas bagi kita bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh orang Israel itu tentu tidak mudah. 当然，他们这样的工作是不容易的， Ini pekerjaan yang sangat sulit dan melelahkan. 这是一趟苦工。 Apalagi kalau kita melihat dari ayat 11 sampai 14. 我们如果读从41到44节，可以看出 Level penindasan mereka itu semakin bertambah. 埃及人越来越严严的使以色列人做工。 Dimulai dengan menempatkan para pengawas yang menjagai mereka bekerja. 从派督工去监督他们， Kemudian menindas. 越发苦害。 Bukan hanya menindas tetapi dengan kejam memaksa mereka bekerja. 不单是苦害他们，还严酷的使他们做苦工， Kemudian memahitkan hidup mereka. 又虐待他们。 Saudara, tujuan semua ini adalah membuat mereka bekerja sampai mati. 就是好像逼他们做到死。 Namun kita melihat semakin mereka berusaha menghentikan orang Israel, semakin Tuhan memberkati mereka. 可是我们读到，他们越发苦害他们，以色列人越发多起来，越发兴旺。 Di tengah-tengah ketakutan dan kecemasan yang orang-orang Mesir ini tidak tahu harus berbuat apa. 直到他们无可奈何，埃及人就因以色列人烦愁。 Mereka tidak tahu harus berbuat apa karena mereka tidak bisa mengendalikan apa yang sedang terjadi. 因为他们控制不了这个局势。 Saudara, mereka tidak bisa mengendalikan meskipun mereka adalah penguasa. 虽然他们是统治者，可是他们不能做什么。 Tetapi kita melihat Allah orang Israel yang mampu mengendalikan segala sesuatu. 因为只有至高的上帝
能够掌控这一切的启示。 Di dalam masa sulit mereka, Tuhan tetap pelihara. 在他们的困苦当中，神仍然掌权。 Saudara, di bagian firman Tuhan ini menunjukkan kepada kita dan orang Mesir pada waktu itu. 这段圣经看见给我们描述了上帝在他们的苦难当中的作为。 Allah ingin menunjukkan bahwa Dia peduli kepada umatnya. 上帝要证明他对他的选民的眷顾。 Allah hadir di mana umatnya berada. 上帝有在他选民当中， Maka Dia memperhatikan kesengsaraan umatnya dan memberikan jalan keluar bagi mereka. 所以他晓得，他知道他们的苦楚，他也给他们出路。 Saudara, kita perhatikan ayat 15 sampai seterusnya. 我们再注意看这5节， Allah memakai 2 wanita yang namanya Sifra dan Pua untuk memeliharakan bangsa Israel. 上帝特别选用2名妇人，就是西布拉跟普瓦。 Mereka berdua adalah wanita yang hidup takut akan Tuhan seperti yang kita baca tadi. 这是2位敬畏上帝的仆人， Dan mereka membuktikannya lewat tindakan mereka. 就是他们透过他们的行为来证明。 Kita lihat apa yang Allah lakukan melalui kedua perempuan ini untuk menyatakan kehadiran dan pemeliharaannya atas orang Israel. 上帝透过这2个妇女的作为来显现他的存在。 Saudara, kita melihat yang pertama bahwa Allah memberikan keberanian kepada kedua orang ini. 上帝特别恩赐这2个妇人有勇气。 Firaun yang takut khawatir dengan pertambahan orang Israel pada waktu itu. 法老惧怕以色列人的人数增多， Mencoba menghentikan pertumbuhan mereka. 他想方设法来遏制他们的增加。 Tetapi nampaknya ini gagal, saudara. 他晓得他已经失败了， Lalu Firaun merencanakan untuk melakukan cara yang kedua. 所以他又第2个计划。 Maka dia memerintahkan kedua orang wanita yang namanya Sifra dan Pua sebagai bidan yang menolong orang Ibrani melahirkan itu untuk membunuh bayi-bayi laki-laki yang lahir dari perempuan Ibrani. 所以他就叫这2个受生婆，就是斯菲拉跟布瓦，来杀掉每个希伯来人男童。 Sekali lagi kita melihat kedua orang ini tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Firaun kepada mereka. 可是这2个接生婆没有好像照王的吩咐来做。 Di ayat 17 tadi mengatakan, 17节告诉我们， tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. 但是受生婆敬畏上帝，不照埃及王的吩咐行，竟存留男孩的性命。 Saudara, bagaimana bisa kedua wanita yang hanya punya posisi sebagai bidan berani menentang Raja Mesir? 这2位平民的接生婆何来的勇气违背王的命令呢？ Saudara, ini bukan persoalan kecil. 这不是小事情， Yang dia hadapi adalah Raja Firaun. 因为当时法老是统治者， Raja yang menguasai, yang berkuasa di dalam kerajaan bahkan wilayahnya itu. 因为他是统治全埃及的最有权望。 Bahkan kita dapat melihat bahwa raja ini mampu melakukan sesuatu yang sangat mengerikan. 我们看见这位王，他的野心能够行着什么手段都能行出来。 Buktinya dia memerintahkan kedua bidan ini untuk membunuh bayi-bayi laki-laki yang lahir dari perempuan Ibrani. 我们看见他就命令这2个接生婆杀了男孩。 Saudara dan saya bisa membayangkan betapa mengerikan, betapa buruknya kedua wanita ini yang berani menentang Raja Firaun. 我们可以看见这2个接生婆的处境，他们的违抗王的命令的危险性。 Bukankah seolah-olah mereka sedang menyerahkan nyawa mereka?
这是他们好像在玩命。 Tetapi sekali lagi kita melihat Tuhan memberi kedua wanita ini keberanian yang mereka butuhkan untuk menolak perintah Firaun. 可是我们看见上帝特别给他们有勇气来违背王的命令。 Mereka tahu bahwa apa yang akan dilakukan itu sesuatu yang salah. 他们晓得这是错的， Jadi mereka mau melakukan apa yang benar di mata Tuhan. 所以他们行上帝眼中为正确的。 Karena dengan demikian mereka menghormati Tuhan dan menyatakan bagaimana hidup yang takut akan Tuhan. 这样行，他们就来证明他们有敬畏上帝的心。 Saudara, bagaimana dengan kita hari ini? 我们今天如何呢？ Dalam banyak hal dan banyak kali kita membutuhkan keberanian di dalam hidup ini. 很多时候，很多事情需要我们拿起勇气来去面对。 Kita butuh keberanian untuk mengambil banyak keputusan di dalam hidup kita. 在我们的生活的选择里，我们必须拿起勇气来。 Kita butuh keberanian untuk keluar dari zona nyaman kita. 我们必须要勇敢站出来，离开我们舒适区。 Kita butuh keberanian untuk mengambil pelayanan di dalam kehidupan kita. 我们要勇敢参与侍奉。 Saudara, setiap keputusan dalam hidup kita dibutuhkan keberanian. 每个选择都有要付出的代价的勇气， Entah punya resiko kecil atau besar. 不论大小的付出， Kita dapat mengandalkan Tuhan. 我们要倚靠上帝， Kita tetap boleh percaya dan hidup takut akan Tuhan. 我们要敬畏上帝， Maka Dia akan memberikan kita keberanian untuk melakukan apa yang benar. 上帝就要祝福你，给你勇气来面对这一切。 Saudara, Tuhan tidak hanya memberikan keberanian, tapi Tuhan juga berikan hikmat kepada kedua wanita ini. 上帝不只只有给予勇气，但也是祝福他们智慧来面对。 Pada ayat 18 dan 19 kita melihat. 从18至9节，我们看到。 Ketika Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, mengapakah kamu berbuat demikian, membiarkan bayi itu hidup? 埃及王招了瘦身婆来说：“你们为什么做了只是存留男孩的生命呢？” Kemudian di ayat 19 mereka menjawab, sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin. 19节，瘦身婆对法老说：“因为希伯来人妇人与埃及妇人不同，希伯来人妇人本是活泼的，瘦身婆还没有到，他们已经分娩了。” Saudara, dalam catatan ini kita tidak melihat bahwa Firaun menghukum kedua orang ini. 从圣经的记载，我们没有读到法老王去刑罚征发这两个瘦身婆。 Tetapi kita bisa melihat bahwa mereka punya hikmat yang besar di dalam menjawab pertanyaan Firaun. 可是他们非常有智慧的去回答法老的所问的。 Saudara, bayangkan ketika Firaun memanggil mereka dan mereka berdiri di depan Firaun untuk memberikan jawab kepada Firaun, itu merupakan satu saat yang sangat membahayakan buat mereka. 因为这关键时期，他如果说错话是非常危险。 Pada umumnya ketika kita seperti yang terjadi dengan Sifra dan Pua ini di hadapan Firaun, maka mungkin hanya ada dua reaksi. 如同这两位接生婆在埃及法老王前的情况，有两种选择。 Dipanggil karena tidak mematuhi perintah. 他被招来，因为违抗命令。 Pertama, takut kemudian melarikan diri. 他可能第一的作为就是他就是逃跑躲起来。 Tetapi yang kedua kita lihat Sifra dan Pua ini, 可是第二种呢，他好像这个西弗拉跟布瓦， mereka dengan berani berdiri di hadapan Firaun. 他们勇敢站在法老王面前， Dan Tuhan memberikan mereka hikmat yang mereka butuhkan sehingga Firaun mendapatkan jawaban yang tepat. 上帝给予他们智慧来回法老王所问的。
Mereka menjawab bahwa wanita Ibrani sudah melahirkan sebelum mereka sampai di sana. 受生婆还没有到，他们已经分娩了。 Saudara, seandainya kita berada di posisi mereka dan kita dipanggil di hadapan Firaun, 如果你们试想一下，倘若是我们被法老王招来， apakah kita masih mampu menjawab? 我们是否还能够回答？ Saudara, kalau saya pribadi mungkin tidak tahu harus menjawab apa. 我本人可能不知所措， Tetapi para wanita itu dengan tepat memberikan jawab. 可是这两个妾生婆非常有智慧的回答。 Mereka diberikan keberanian dan kecerdasan 上帝恩待他们智慧和勇气， karena mereka hidup takut akan Tuhan 因为他们敬畏上帝， dan Tuhan memeliharakan mereka. 上帝保护他们。 Saudara, kita juga membutuhkan banyak hikmat dari Tuhan. 我们也需要上天来的智慧。 Terutama ketika kita berhadapan dengan dunia yang penuh dosa ini. 当我们正在与充满罪恶的世界相处的时候， Ketika ada teman yang mengajak kita menjalankan bisnis dengan cara kotor. 当我们的朋友邀请我们做不正当的生意的时候， Ketika kita diajak pergi ke tempat-tempat yang tidak benar. 或者去不好的地方， Bagaimana kita memberi jawab kepada mereka? 我们怎么样来面对他们？ Saudara, saya percaya dengan hikmat Tuhan kita akan dimampukan untuk memberi jawaban yang tepat. 以上帝给予我们的智慧，我们就可以好好的回答。 Sehingga kita tetap boleh menunjukkan jati diri kita sebagai pengikut Kristus yang hidup takut akan Tuhan. 我们仍然可以以上帝的门徒在他们面前做见证。 Bagaimana dan di mana kita mendapatkan hikmat Tuhan itu? 从何可以得到？如何可以得到上帝的智慧呢？ Di sini, saudara. 就是从上帝的话语里， Di Alkitab ini. 就是圣经。 Tetapi masalahnya, 问题是， seringkali kita mengabaikan. 我们常常忽略了圣经。 Untuk mendapatkan hikmat Tuhan, kita butuh terus bergaul dengan firman Tuhan. 使到我们可以得着上帝的智慧，我们要熟悉上帝的话语， Kita harus hidup dekat dan takut akan Tuhan. 我们要亲近、敬畏上帝。 Saya percaya Tuhan akan memberikan itu kepada setiap kita. 我相信上帝仍然会赐福给我们 Saudara, hikmat 智慧。 dunia akan lenyap, 世界的智慧要灭掉， tetapi hikmat yang daripada Tuhan itu bersifat kekal dan Dia akan memberikannya kepada setiap orang yang hidup takut akan Dia. 上帝的智慧是永远长存，上帝要赐福于他的子民。 Saudara, apa yang dilakukan oleh kedua perempuan ini 我们看见这两个借生婆所作所为， menunjukkan imannya kepada Tuhan, 来证明了他们对上帝的信心， menunjukkan hormat setianya kepada Tuhan. 他们对上帝的尊重和敬畏。 Ketika kita setia 当 kepada 我 Tuhan, 们对上帝忠心的时候， tidak peduli betapa sulit dan bobroknya kondisi kita, 不论我们处在什么状况， Dia akan menolong kita. 他仍然要帮助我们， Dia akan memberkati kita. 他要祝福我们。 Kita lihat di ayat 20 sampai 21. 我们从第20到21节看。 Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu, bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka Ia membuat mereka berumah tangga. 故此，神后代受生婆，以色列人多起来，极其强盛。受生婆因对敬畏上帝，便叫他们成立家室。 Saudara, kita melihat Allah memperhatikan kedua wanita ini dan juga kesetiaan mereka. 上帝眷顾这两个忠心的妇人， Dan sebagai upahnya Allah memberkati mereka. 上帝赐福给他们成立家室。 Saudara, berkat Tuhan yang diberikan kepada mereka tidak hanya berdampak dalam hidup mereka.
上帝的祝福不单单会影响他们本人的生活， di mana mereka diberikan keluarga dan tentunya Tuhan memberkati mereka dengan keturunan. 不但上帝赐福他成立家室，上帝也赐福他的后代。 Ternyata berkat yang mereka terima juga berdampak, hidup mereka itu berdampak bagi bangsa secara keseluruhan. 他们的被上帝的祝福也影响了以色列的民族。 Kita melihat ketika Allah berbuat baik kepada bidan itu di ayat 20 di pertengahan bagian akhir dikatakan bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. 我们看见24节告诉我们，神后代受生活，以色列人就多起来，极其强盛。 Saudara, di tangan Allah, 在上帝的大能手里， kedua bidan ini bisa berperan dalam pertambahan jumlah. 这两位受生婆扮演了在上帝祝福以色列人多起来的一个角色， Dengan tidak mengikuti perintah Firaun. 就是他们不按法老王的命令而行。 Allah memakai kedua wanita ini untuk memeliharakan umatnya. 上帝透过这两个受生婆来保以色列人的性命。 Pemeliharaan Allah menunjukkan kasih setia dan kepeduliannya terhadap umatnya. 上帝的怜悯保守证明了上帝的信实，上帝的爱。 Saudara, bagaimana saudara dengan saya? 你和我又如何？ Tuhan juga meminta kesetiaan setiap kita. 上帝也要我们对他忠心。 Sudahkah kita bersetia beribadah kepadanya? 我们是否忠心来敬拜主？ Sudahkah kita bersetia dalam pekerjaan, dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita? 我们是否在上帝托以我们在教会里的侍奉，我们的工作里对他忠心？ Saudara, ketika kita hidup taat, menghormati, dan setia kepadanya, 当我们活出对主的敬畏和忠心的时候， maka Tuhan juga akan memberkati kita. 上帝也要祝福我们。 Saudara, tentunya itu bukan ketika kita melakukan semua itu kita menuntut daripada Tuhan untuk memberkati kita. 不是反过来，我们自以为我已经付出了忠心，所以我要逼上帝要特别祝福我。 Tuhan memberkati kita karena Dia mau memberkati kita. 上帝祝福我们，只因为他的怜悯，他要祝福我们， Bukan karena apa yang kita lakukan. 不是因我们的所作所为。 2 Korintus 9 ayat 8 mengatakan, 哥林多后书告诉我们， dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. 神能将各样的恩典多多加给你们，使你们凡事常常充足，能多行各样的善行。 Saudara, Tuhan mungkin meminta kita melakukan sesuatu bagi Dia yang menurut kita sulit. 有可能我们觉得上帝叫我做某件我觉得很难做的事情， Saudara, mari kita terus beriman dan percaya Tuhan akan berkarya. 我们要深信，倘若上帝交托我们的，上帝肯定会特别恩待祝福。 Kita akan terus bersetia melakukannya dan melihat bagaimana Tuhan menyatakan kebaikannya. 我们要忠心跟随主，领受主的恩典怜悯。 Di dalam keseluruhan pasal yang sudah kita lihat tadi, 从整章的经节我们所读的， apa yang bisa kita pelajari? 我们可以学习到什么呢？ Saudara, di pasal pertama kitab Keluaran ini, 出埃及记第1章， setidaknya kita belajar beberapa hal. 最少我们学习到有几项。 Yang pertama, bahwa Allah yang kita percaya adalah Allah yang selalu hadir dan peduli akan hidup kita. 第一就是我们所相信的上帝是时时刻刻眷顾与我们同在的上帝。 Tidak peduli bagaimana kondisi hidup kita, keadaan kita baik atau buruk, Tuhan memperhatikan kita. 不论
我们处在何状况处境，上帝仍然爱坚固与我们同在。 Ibrani 13 ayat 5 memberitahukan kepada kita. 希伯来书13章第5节告诉我们， Tuhan berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. 我永不撇下你，也不丢弃你。 Saudara, kehadiran dan kepedulian Allah atas hidup kita itu merupakan bukti kasih dan kesetiaan Tuhan atas janjinya. 上帝的坚固和同在，就证明了上帝的信实和上帝的爱。 Tuhan mampu menolong kita dengan cara dan waktunya sendiri. 上帝是全能，又能够帮助我们按他的时间和方法来行。 Oleh karena itu mari kita terus beriman kepadanya di dalam segala situasi hidup kita. 所以，不论我们何处境，我们都要完全相信倚靠上帝。 Yang kedua, saudara, 第二， bahwa di dalam sepanjang sejarah kehidupan manusia Allah menunjukkan kepeduliannya terhadap umatnya. 从人类历史横流中，我们可以看见上帝不断的眷顾他的选民。 Bukan hanya di perjanjian lama kita melihat dia menunjukkan pemeliharaannya atas umat Israel di dalam perbudakan. 不是单单在旧约圣经，上帝眷顾以色列人在埃及被苦待、做苦工的时候眷顾而已。 Ia juga melepaskan mereka dari perbudakan dan menjadikan mereka sebuah bangsa yang besar. 他也释放他的选民从埃及的辖制里，成为一个强壮的民族。 Bahkan di dalam perjanjian baru sampai kita hari ini. 甚至在新约圣经里，到我们现今基督徒， Di dalam perjanjian baru kita melihat bagaimana Allah menyatakan kepeduliannya atas manusia yang jatuh ke dalam dosa. 从圣经里我们可以看见上帝怜悯堕落在罪里面的人。 Allah mengutus anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus untuk membawa umat manusia yang jatuh dalam dosa masuk ke dalam satu kehidupan yang benar. 上帝差派他独生儿子来到成肉身，来到世间拯救罪人，从罪里可以得释放，进入天国的子民。 Saudara, setiap kita hari ini yang sudah percaya kepada Tuhan, 我们今天每个已相信主的人， setiap kita yang sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan, 每个敬畏上帝的人， kita bukan hanya dilepaskan dari hukuman dosa, 我们不单是从被罪的惩罚里得释放， tetapi di sepanjang kehidupan kita akan terus dijaga dan dipeliharanya. 可是我们的全程的人生道路中，上帝要保护我们。 Meskipun iblis mencoba menjatuhkan kita, 虽然撒旦不断的诱惑我们， meskipun kita akan menghadapi banyak tantangan dan kesulitan sepanjang tahun yang kita alami, 这今年里面充满的挑战里， ingat bahwa Tuhan selalu hadir bersama dengan kita. 我们要晓得记住，上帝一直与我们同 Dia 在， tidak pernah meninggalkan kita 他永不撇弃我们， dan dia terus pegang kendali atas hidup kita. 一切都在上帝的掌控里。 Yang ketiga, 第三， Allah yang setia. 信实的上帝， Dia juga menginginkan kita umatnya berlaku setia dan hidup takut akan dia. 他也要求我们对他忠心。 Oleh karena itu setiap kita yang sudah dilepaskan dari dosa, 所以，我们已经从罪里被释放的人， sudah sepatutnya kita hidup takut akan dia dan menghormati Tuhan kita. 我们就本应该活出爱、敬畏上帝的生命， Juga berlaku setia di hadapannya. 也对主忠心。 Khususnya di sepanjang tahun ini, saudara. 特别是我们在2024年里， Kita akan terus belajar dan mempraktekkan kehidupan ibadah yang berkenan kepada Tuhan. 我们就要来施行我们对主的敬拜的虔诚。 Mari kita bersetia di dalamnya.
我们要全程来敬拜他。 Mari kita berikan hati kita untuk boleh terus dibentuk dan kita boleh semakin melihat kehadiran Tuhan di dalam dan melalui hidup kita. 我们奉献我们的身心，使到主造就我们，使来享受主的祝福和带领。 Kiranya Tuhan memberkati. 愿主祝福我们。 Mari kita berdoa. 我们低头祷告。天父上帝，我们满心感谢赞美你，你带领我们可以来到你跟前敬拜你。在首个星期日，主啊，你特别带领我们，在我们步入2024年充满未知数的充满挑战里，主啊，求你带领，给我们智慧，我们时时刻刻仰望你。 因为我们知道你永不撇弃我们，我们知道一切都在主你的大能权里掌控里。主，我们把我们的生命、我们的前面的道路、我们的工作、我们的生活、我们的家庭、我们的事业，一切都交托在主你大能手里。愿主你带领我们步入这个2024年，我们在教会里的侍奉。 我们的一切都求主照顾保守我们，我们感谢赞美你，将祷告奉主耶稣基督圣名祈求，阿门。